Kata musannif, kemudian lazimkan, perenggan atas, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, yakni oleh Allah. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah ke atas kita hamba-hambanya di dalam melakukan ibadat, supaya pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala itu menjadi sempurna. Tidak akan sempurna amalan seseorang seandainya seseorang itu hanya menitik beratkan ataupun melazimkan amal yang bangsa zahir. Tidak sempurna amalan seseorang hamba kalau sekadar melakukan amalan zahir dengan tidak mengambil berat dan mengambil peduli tentang amalan yang batin. Kerana kata ulama, beribadah kepada Allah Ta'ala itu ataupun berjalan kepada Allah Ta'ala dengan ibadat itu hendaklah menyertai amalan zahir dan amalan batin. Makna taat kepada Allah zahir dan batin. Sekiranya kita hanya mengambil peduli amalan zahir sahaja, kita jaga sembahyang, kita jaga puasa, jaga aurat, cari nafkah, tetapi hati kita dibiarkan tanpa patuh kepada Allah, sesungguhnya amalan yang sedemikian tidak sempurna dan tidak akan mendekatkan hamba tadi kepada Allah. Walaupun zahirnya nampak subhanallah dah, zahirnya tak ada buat benda haram, bahkan apa yang Allah wajibkan dibuat semua, rajin buat amalan sunat, tiba-tiba hatinya tidak lagi menunaikan apa yang disuruh oleh Allah. Makna zahirnya taat tapi hatinya maksiat dengan Allah. Maka amalan yang sebegini tidak akan mendekatkan hamba kepada Allah. Dengan sebab itu, mempelajari ilmu yang nak mendidik hati, membimbing hati kita supaya menjadi hati yang taat, patuh kepada Allah ni hukumnya wajib. Ni ilmu yang kita sedang belajar ni, ilmu tasawuf ni hukumnya wajib. Kerana peranan ilmu ni nak membimbing hati supaya taat kepada Allah. Yang kita belajar fiqh tu nak mengajar kita supaya mentaati kepada Allah dalam bentuk zahir. Lepas tu kalau dalam bab fiqh dia cerita bab solat, bab puasa, benda yang boleh tengok, benda yang boleh dilihat, amalan yang boleh dilihat dengan mata, itu fiqh. Sembahyang, puasa, tutup aurat, cari nafkah, itu amalan zahir. Adapun ilmu tasawuf ni nak membimbing amalan batin, amalan hati, kerana dia mesti seiring. Mesti seiring. Kalau tak seiring, ibaratnya macam kenderaan tak ada minyak, tak bergerak. Tapi kalau seiring, zahir dan batin, insya-Allah semakin hari hamba tadi semakin dekat dengan Allah, insya-Allah. Jadi perlukan ilmu lah. Perlukan ilmu, perlukan pedoman, perlukan petunjuk. Jadi lazimkan olehmu, sama ada kita laki-laki ataupun perempuan, lazimkan, makna pastikan, mestikan, bukan harus. Lazimkan, makna tak dapat tidak. Tak dapat tidak, itu maksud lazimkan. Akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, yakni oleh Allah. Lazim, wajib kita kena jaga hati kita daripada sebarang sifat yang dicela, yakni oleh Allah. Dipanggil sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah, dengan maksud barang siapa di kalangan hambanya yang hatinya memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia dicela oleh Allah walaupun zahirnya telah taat kepada Allah, walaupun zahirnya dah taat kepada Allah,
Tapi oleh kerana ada penyakit tu tadi dalam hati, dia dicela oleh Allah. Dia masih lagi dicela oleh Allah. Dia masih lagi dibenci oleh Allah. Jadi tak padan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, cari nafkah, tak padan lagi. Kena lazimkan kita ni memelihara hati kita, memelihara jantung kita, memelihara hati kita, agar kita tidak dicela oleh Allah, supaya kita tak dicela oleh Allah. Mana contoh sifat yang dicela oleh Allah? Adakah perlu kita kenal sifat-sifat ni? Jawabnya, mesti kenal. Sifat-sifat yang dicela dalam hati ni wajib kita kenal satu persatu. Adakah supaya kita mengamalkan? Tidak, supaya kita menjauhkan. Kalau kita tak kenal bahaya, macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada bahaya? Kita tak tahu. Kita tak kenal yang api itu memberi mudarat. Macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada api? Faham tak cerita? Sebab tu mengenal sifat-sifat jahat dalam hati ni hukumnya wajib. Mesti kena kenal, supaya kita boleh jauhkan diri. Contoh, kalau kita belajar bab solat, adakah perlu kita mengetahui benda-benda yang membatalkan solat? Perlu. Adakah mengetahui, mempelajari benda-benda yang membatalkan solat tadi, adakah untuk diamalkan dalam solat atau untuk dijauhkan? Untuk dijauhkan. Tapi sebelum nak menjauhkan, kena kenal dulu. Oh, berhadas, batal semayang. Dalam semayang kalau berhadas, batal semayang. Maka dalam solat jangan berhadas. Kalau berhadas, batal solat. Dalam solat haram makan. Maka jangan makan dalam solat. Begitulah. Kenapa kita ni wajib tahu sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala tadi dalam hati. Bukan untuk memakainya, tapi untuk membuangnya. Kerana sifat-sifat ni selagi lama mana dia berada dalam hati kita, selagi itulah kita duduk dalam kecelaan Allah. Walaupun orang-orang kata kita baik, walau zahirnya nampak macam rupa-rupa dalam gemuk, maka dia dicela oleh Allah. Jadi kena seiring, ketaatan zahir dan batin kena seiring. Yang pertama contohnya seperti sifat takabbur. Takabbur ni sifat yang dicela oleh Allah. Kalau ada dalam hati kita, Allah cela kita. Walaupun kita dah pergi haji, walaupun kita dah pergi umrah, walaupun kita banyak buat wakaf, walaupun macam-macam kita dah buat dah qiyamul lail, sembahyang fardu berjamaah, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, puasa sunat dan sebagainya. Tiba-tiba dalam hati kita ada takabbur. Adakah kita dikasihi oleh Allah? Dah. Kita dicela oleh Allah. Maka kena buang sifat tu. Sifat sombong ni bila ada dalam hati, hukumnya haram. Haram hati kita bersifat dengan takabbur. Apa itu takabbur? Jadi kena kenal takabbur tu apa. Kita selalu cakap sombong. Apa sombong tu? Kadang-kadang kita tengok orang tu zahirnya hebat, zahirnya kaya, zahirnya pangkat tinggi, kita kata dia sombong. Betul ke? Itu menunjukkan kita tak kenal sombong tu. Padahal sombong tu bukan duduk di luar, duduknya dalam hati. Orangnya warung, nampak senyap, hidupnya sederhana je, ataupun pakaiannya copang-camping, tapi sombong. Pakaiannya pakaian tasawuf, tapi hatinya berpakaian dengan takabbur. Jadi sombong ni sifat hati. Tapi kalau sifat sombong ni dah melarat, dah sampai peringkat berat, dia akan zahir kat luar. Dia akan zahir. Zahir dengan contohnya perkataan. Dia selalu cakap meninggi-ninggi diri. Tu. Maknanya penyakit sombong dia itu dah sampai peringkat berat dah tu. Dah diterjemahkan dengan anggota. Kalau tak duduk dalam hati, tapi kalau dah berat, diterjemahkan dengan anggota. Oh, tak boleh nak duduk dengan orang biasa. Kena duduk dengan orang level-level dia. Pada dia, maknanya aku ni orang hebat-hebat, aku orang mulia-mulia, bos-bos besar, tak boleh duduk dengan orang biasa-biasa ni. Sebab apa? Datang daripada dalam hati tu. Merasakan diri lebih mulia daripada orang lain. Apabila berat penyakit tu, akan mempengaruhi tingkah laku dia.
Tak boleh duduk dengan orang-orang biasa, tak boleh. Kena duduk yang sama taraf dengan dia. Dia tak nak duduk dengan fakir miskin. Dia nak duduk dalam geng-geng dia, VIP je. Orang biasa tak boleh campur. Sebab dalam hati ada takabur, merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Itu takabur. Takabur ni dia di perasaan, perasaan dalam hati kita. Jadi wajib kita kena cari dalam hati kita, ada tak perasaan macam ni? Kalau ada, wajib buang. Kalau jumpa, itulah dia sombong. Ada tak dalam hati kita kadang-kadang rasa aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, dalam hal kebaikan, dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang mulia-mulia, yang baik-baik, kita ada tak dalam hati kita, kita rasa aku lebih daripada dia? Contoh kalau dalam bab ilmu, kalau kita duduk dalam majlis yang begini, kita kata dalam ramai-ramai ni akulah yang paling lebih kali. Nak bandingkan dengan kawan-kawan yang ada kiri kanan depan belakang ni, akulah yang paling alim sekali, akulah yang paling warak sekali. Kalau kita solat jadi imam, kita merasakan diri kita lebih mulia daripada makmum. Kalau kita berdoa, kita merasakan kita yang baca doa ni lebih mulia daripada yang mengaminkan. Itu contoh. Kalau ada perasaan tu dalam hati, aku lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan, itulah yang dinamakan penyakit sombong. Bukan benda lain dah tu. Jadi cari dalam hati kita. Ni tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Apa niat kita datang belajar? Apa tujuan kita mengaji? Sebab tu adab di dalam menuntut ilmu, adabnya, di antara adab menuntut ilmu, niat. Niat itu tadi masuk dalam adab menuntut ilmu. Kita akan diberi oleh Allah dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, niatnya sekadar nak dengar, kita akan dapat dengar je. Untuk amalkan jauh sekali. Sebab niat kita bukan untuk beramal. Niat kita nak dengar, maka kita boleh dengar. Niat kita nak fahamkan, kita hanya boleh faham. Kita tak akan dapat amalkan sebab bukan niat kita nak beramal dengan ilmu. Sebab tu niat kita belajar, di antaranya nak beramal dengan ilmu. Niat kita belajar supaya Allah tunjukkan salah silap yang ada dalam hati kita. Kalau kita ngaji tasawuf ni, minta Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkanlah segala kesilapan, kesalahan yang ada dalam hati aku, supaya aku dapat baiki secepat mungkin, supaya aku tidak mati membawa sifat-sifat ni dalam hati aku. Itu niat kita belajar. Kemudian tu contoh, nanti akan sampai bab dia. Ini dia sebut secara umum je dulu. Takabur ni sifat yang dicela oleh Allah. Wajib kita jaga hati kita, jangan penyakit sombong ni hinggap dalam hati kita, jangan. Kena sentiasa peka. Kita ni sebenarnya kena peka, kena tengok hati kita ni satu hari lebih banyak kali daripada kita tengok muka kita kat cermin. Satu hari kita tengok muka kita kat cermin berapa kali? Katalah 5 kali. Hati kita ni kena tengok lebih daripada tu lagi. Kerana kita ni dituntut dalam Islam kebersihan zahir dan batin. Bukan zahir sahaja tampan, zahirnya kacak, zahirnya cantik, zahirnya terurus, zahirnya kemas, zahirnya wangi. Tapi hati dibiarkan. Perut kita tak nak dia lapar, kita makan. Tak nak dahaga, kita minum. Tapi hati kita biarkan kebuluran. Hati kita ni ada makanan. Maka jangan dibiarkan hati kita tu kebuluran. Dengan apa? Ilmu, zikrullah, solawat, istighfar. Itu makanan hati, makanan roh. Macam mana tubuh kita kalau tak makan? Resah, gelisah, betul? Begitulah juga hati kita akan resah, gelisah kalau tak cukup makanan. Kadang-kadang kita dapati ada orang tu zahirnya lengkap serba-serbi ada. Kaya, mewah, apa yang tak ada pada dia? Ada semua. Tapi hati resah, gelisah, tak tentu pasal. Sebab hatinya kebuluran. Hatinya tak diberi makan, minum. Zolim, dia menzolimi hati dia. Dia berat sebelah, dia tak adil pada diri dia. Dia hanya mengutamakan zahirnya dan membiarkan hati. Jadi jangan menzolimi diri kita.
Dua-dua ni ada hak dia kita kena tunaikan. Kalau perut kita kena bagi makan, hati kita pun kena bagi makan. Kalau tubuh kita ni kita nak pakai pakaian yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, yang hebat-hebat, yang megah-megah, yang mahal-mahal, maka begitu juga hati kita. Pakaikan dengan pakaian yang mahal-mahal. Pakaikan dengan pakaian yang mahal-mahal hati kita tu. Jangan dibiarkan hati kita tu dengan pakaian yang buruk, pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor. Apa yang dimaksudkan dengan pakaian yang kotor tadi? Inilah dia penyakit-penyakit hati tadi. Takabur, riya, ujub, cintakan dunia, bencikan akhirat, tak suka ibadat, dendam, sangka jahat. Itu pakaian kotor. Kena buang pakaian tu. Gantikan dengan pakaian yang cantik-cantik, indah-indah, lawa-lawa, megah-megah. Sabar, tawakal, redha, pemaaf, rendah diri, ikhlas, cintakan ibadah. Itu pakaian yang hebat-hebat. Pakaikan hati kita dengan pakaian tu. Barulah Allah Ta'ala lihat kita zahirnya hebat, hatinya pun hebat. Barulah zahir batinnya hebat pada pandangan Allah. Malah zahir kita ni pandangan makhluk, zahir kita ni. Jangan kita hanya mengutamakan pandangan makhluk tapi membiarkan pandangan Allah. Kita tak nak orang pandang kita kotor, kita tak nak orang pandang kita jijik, kita tak nak orang pandang kita lusuh, kita tak nak kawan-kawan kita bau busuk badan kita, lalu kita mandi, kita sabun, kita shampoo. Tak cukup dengan tu lagi, ada macam-macam lagi suplemen kita makan. Pakaian tak cukup dengan pakai, mesti gosok, mesti kemas. Sebab apa? Tak nak nanti orang pandang rendah pada kita. Tapi kenapa kita biarkan hati kita yang macam tu? Sedangkan hati kita ni lebih utama sebab dia dipandang oleh Allah. Na'udzubillah. Itu takabur. Jadi cari dalam hati kita, ada tak perasaan macam tu? Ada tak kita rasa aku ni lebih daripada dia? Dalam hal yang baik-baik. Dalam hal yang baik-baik. Cari, makna kita sendirilah dapat jawapan. Kita sendiri dapat jawapan. Kita kena jujur. Kita kena jujur. Bila jumpa cari, kita kena jujur. Kita kena mengaku. Aku ada takabur. Jangan tak mengaku pula. Di antara sifat yang dicela oleh Allah apa? Tidak mengaku kesilapan, tidak mengaku kesalahan. Kita cari, ada perasaan macam tu. Tapi kita tak nak mengaku. Tu lagi satu sifat dicela oleh Allah. Dah jumpa dah. Nampak dah kotor. Kita kata bersih. Nampak dah kotor. Mana ada kotor bersih? Tu. Tak nak mengaku juga gitu. Kemudian apa? Riya. Ini kita perkenalkan secara umum sahaja dulu. Riya ni penyakit hati juga yang dicela oleh Allah kalau ada dalam diri kita. Apa dia riya? Riya ni sebab dia pakai tasbih besar. Macam tu. Kita nampak orang dekat pasar raya dia pegang tasbih gini. Riyaknya. Betul lah? Tu ke riak? Orang pergi pasar tak ada bawa tasbih ni. Dia sambil-sambil pilih ikan, tasbih kat tangan, riak bukan main. Betul ke riak? Kita kenal tak riak tu apa? Riak tu penyakit hati. Seandainya tuan empunya badan yang pegang tasbih tadi mengharapkan puji-pujian di dalam hati manusia yang melihat dia begitu, itu baru riak. Perasaan dalam hati kita mengharapkan orang puji kita dengan kebaikan yang kita buat, dengan amal soleh yang kita buat. Kita harapkan benda tu. Contoh macam sekarang, saya mengharapkan abang-abang ni, dalam hati abang-abang semua ni ada perasaan kagum dengan diri saya. Saya harapkan benda tu. Maka itulah yang namanya riya. Padahal dalam hati abang-abang tak ada pun, tak heran pun, tak ada peduli pun. Tapi saya yang tergila-gilakan benda tu. Saya yang tertunggu-tunggu, harap-harap orang yang dengar ceramah ni, orang yang dengar baca Quran ni, orang yang tengok aku ni beramal soleh, orang yang dengar tentang kebaikan aku ni, mudah-mudahan dalam hati-hati mereka memuji aku. Itu dia. Walaupun contohnya di tangannya tak ada tasbih, tak ada apa. Nampak tak? Jadi bila kita tak kenal, benda ni jadi fitnah pada kita. Tak pasal-pasal kita dah fitnah orang. Betul tak? Kita tengok orang tu dengan macam tu, contohnya kita kata dia riak. Bukankah tu fitnah? Bukankah tu dah sangka jahat kita dah? Nampak tak? Sangka baik. Tidak salah menunjukkan kebaikan,
seandainya dengan niat untuk memberi peringatan kepada orang lain, supaya orang lain teringat, supaya ingat kepada Allah, mengajak orang lain supaya berzikir, tapi secara lisanul hal. Apa maksud lisanul hal? Dengan kelakuan kita tu, nak mengajak orang ingat kepada Allah tu lisanul hal. Jadi dipegang tasbih contoh, mudah-mudahan orang yang nampak tu tersindir, mudah-mudahan nak ingat juga kepada Allah, nak berzikir juga kepada Allah. Itu amal soleh. Yang salah menunjuk-nunjuk supaya dipuji, itu salah. Maknanya benda ni, perkara ni kembali kepada Tuhan empunya badan. Kita yang melihat wajib bersangka baik. Dia nak bawa Quran pergi pasar ke, dia nak bawa Quran dekat pasar raya ke, itu serah, itu urusan dia dengan Allah. Kita wajib bersangka baik. Tapi kalau seandainya dalam diri dia tadi itu, dalam hatinya memang ada niat supaya dipuji-puji oleh orang yang melihat, maka adalah penyakit riak dalam hati dia. Jadi cuba kita tengok dalam hati kita, cari dalam hati kita ada tak perasaan macam tu. Bila kita buat benda baik, kita ada harap mudah-mudahan orang yang dengar, orang yang tahu, orang yang nampak, mudah-mudahan dalam hati mereka memuji aku, kata aku bagus, kata aku soleh dan begini dan begitu. Ada tak perasaan tu? Kalau ada, itulah dia riak. Dosa besar. Riak ni dosa besar. Sama macam berjudi tu, dosa besar. Minum arak, dosa besar. Riak dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan kita ingat dosa kecil riak ni. Riak takabur dosa besar. Dia takkan gugur dengan kita solat berjamaah kejap lagi. Dosa besar hanya gugur dengan bertaubat yang cukup syarat dan rukun. Kalau sekadar ambil wuduk, bersedekah, tak jatuh, dosa besar. Yang gugur dengan amal soleh ni dosa kecil. Kita selalu ulang alik pergi masjid, pergi surau, bersedekah, tu gugur dosa kecil. Dosa besar tak? Dosa besar hanya dibersihkan dengan taubat nasuha, yakni taubat yang cukup syarat dan rukun. Kalau tak cukup rukun, dosa besar kita tidak dibersihkan oleh Allah, duduklah kekal dalam hati kita. Maka wajib kita belajar bab taubat macam mana. Sebab ramai orang faham taubat ni istighfar. Istighfar. Senang tak istighfar? Senang sambil-sambil itu buat motor, istighfar, astagfirullah. Lepas sembahyang, astagfirullah. Adakah itu taubat? Dah. Taubat ni amalan hati, bukan amalan lidah. Tapi bila kita tak ada ilmu, kita salah faham. Sebab tu kita tak kisah buat dosa. Sebab kita memikir nak cuci dosa ni senang. Dengan apa? Dengan istighfar. Senang itu. Ada ujub, ada riak, ada takabur dalam hati kita. Kan lepas sembahyang ada baca wirid, ada istighfar 2, 3, 4 kali. Dah bersih hati kita. Sebab tu kita senang ulang balik. Sebab pada kita cuci dosa ni senang. Cuba belajar bab taubat, tengok macam mana rukun dia. Apa syarat yang mesti ada dalam hati kita, baru kita dipanggil orang yang bertaubat kepada Allah. Walaupun mulutnya tidak membaca astagfirullah. Sebab taubat bukan amalan lidah, bukan amalan hati. Nanti sampai bab di insya-Allah. Nanti sampai bab dia, ada sampai bab taubat situ. Itu nanti dia akan ajar kita taubat, syarat dan rukun taubat. Tak ada benda ni, menangislah, melalaklah, meraunglah, bergulinglah. Keluarlah air mata darah kita menangis berjeritlah sampai habis hilang suara kita depan Kaabah ke, dalam raudhah ke, tidak dipanggil orang yang bertaubat. Sampai tempat dia nanti. Tu riak. Tengok dalam hati kita ada tak perasaan macam tu? Buat benda baik je, harap-harap orang yang nampak, orang yang tahu, orang yang lihat ni puji aku. Kalau ada, riak dah tu. Dan banyak lagi lah, 2 contoh dia bagi. Jadi lazimlah bagi kita ni, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pangkat tinggi, pangkat rendah, tak peduli, menjaga hati kita, memelihara daripada penyakit yang dicela oleh Allah. Contohnya seperti takabur tadi dan riya, dan banyak lagi. Nanti lagi akan datang, dia akan perkenalkan lagi penyakit-penyakit hati ini supaya kita boleh usaha cari dalam hati kita. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Maka jangan bersihkan saja hati tu, hiaskan pula. Tadi dah mandi-mandi, dah bersih-bersih dah, jangan duduk telanjang bogenya tu.
pakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik pula. Mana dia pakaian yang cantik-cantik itu? Sifat yang dipuji oleh Allah, contohnya seperti sabar. Sabar. Sabar tu apa? Sabar tu apa? Kadang-kadang kita tak kenal sabar ni, kita sabar ni bila nak sabar ni? Sabar ni sampai bila nak sabar? Kita selalu cakap, jangan sampai aku hilang sabar. Betul tak ada? Sabar ni sampai bila? Ada peringkat tak sabar ni? Kita yang kata ada peringkat. Dalam agama, sabar ni tak ada penghujung sampai mati. Tu sabar. Tapi kalau kita kata jangan sampai hilang sabar, kau dah buat jahat dengan aku kau khianat aku, jangan sampai aku hilang sabar sekarang aku sabar lagi. Jangan sampai hilang sabar. Hilang sabar, jatuhlah martabat. Hilang sabar, jatuh martabat. Semakin lama dia sabar, semakin lama dia sabar, makin tinggi darjatnya di sisi Allah. Tiba-tiba sampai satu peringkat, tak boleh jadi ni, aku kena balas balik. Jatuh pangkat. Jatuh pangkat. Kita sabar-sabar, jangan sampai bilang sabar. Kita dengar macam betul. Ngaji punya salah rupanya. Rupanya sabar ni sampai mati. Sebab tu sabar ni pahalanya banyak. Ni nak duduk dalam majlis ilmu ni, kalau tak sabar, abang-abang ni tak boleh duduk sini ni. Kalau Allah tak bagi taufik untuk kita sabar, tak boleh nak duduk sini. Panas punggung kita. Nafsu kata lari. Sabar tu makna apa? Menahan. Tahan apa? Tahan nafsu. Nafsu ni tabiat dia apa? Kalau benda baik dia nak lari, kalau benda jahat dia nak pergi. Itu nafsu. Kalau benda baik, nafsu nak lari, makna kena sabar, kena tahan dia tu. Kalau tak tahan dia akan lari daripada taat kepada Allah. Dia nak lari. Kalau benda maksiat, dia nampak maksiat, dia nak pergi, pun kena sabar juga, tahan dia. Kalau lepaskan dia akan pergi kepada maksiat. Itu sabar. Jadi nak buat taat kena sabar, nak meninggalkan maksiat kena sabar, menghadapi bala ujian pun kena sabar juga. Sabar atas taat naik 300 darjat. Allah bagi 300 pangkat pada dia. Bila dia nak melakukan taat, nafsunya malas, nafsunya nak lari, dia sabar, dia tahan nafsu dia nak yang nak lari daripada taat tadi. Kalau contoh sekarang belajar agama, nafsu ni nak lari daripada majlis ilmu, dia sabar, dia tahan. 300 darjat diberi oleh Allah. Naik 300 darjat. Ada tak dalam dunia ni majikan yang bagi kita naik pangkat sampai 300 kali? Kalau awak pergi kursus ni naik 300 pangkat saya bagi. Mana nak ambil? Tak ada. Tapi dah Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha kaya. Luas rahmat dia. Allah tak pernah jemu nak memberi kebaikan, membalas kebajikan dengan berlipat-lipat kali ganda selagi hambanya tak jemu nak mentaati dia. Tapi kalau kita dulu yang jemu, tak ada dah lah. Kalau kita dulu yang jemu nak buat ibadat, tak ada dah lah balasan. Tapi kalau selagi kita tak jemu, selagi tu Allah bagi berlipat-lipat kali ganda, berlipat-lipat kali ganda. Sini tak nampak, nanti selepas mati baru tengok. Jadi orang yang sabar, tahan diri, nak melakukan taat, nak sembahyang sabar, nafsu nak lagi, nafsu kata jangan sembahyang, nafsu nak lagi, dia sabar, dia tahan, lalu dia dapat solat. Nafsu kata jangan belajar agama, dia tahan, lalu dia dapat belajar. Sabar dalam belajar tadi 300 darjat, sabar dalam solat 300 darjat. Nanti ada yang puasa pula, sabar dalam nak puasa sunat 300 darjat lagi. Dah agak-agak macam mana hamba yang banyak sabar ni kedudukan dia besok di hari kiamat. Macam mana kedudukan pangkat di sisi Allah. Sebab tu ada orang dia menjadi kekasih Allah bukan dengan sebab sembahyang sunat dia, bukan dengan sebab puasa sunat dia, tapi dengan sebab sabar dia. Pernah tak dengar satu kisah seorang wali Allah, dia menjadi kekasih Allah sebab dia sabar dengan perangai bini dia. Dia sabar dengan bini dia, naik darjat jadi waliullah. Kita tak sabar dengan bini kita, nak tembeling je kerja. Patut martabat kita tak naik-naik. Rupanya ada hikmah Allah jadikan bini kita atau pasangan kita gitu. Tak kiralah laki ke, bini ke. Sebab Allah nak membuka ruang supaya kita ni beramal dengan
Sabar. Yang untungnya kita besok. Tapi di dunia ni kena sabarlah, kena tahanlah. Sabar ni pahit. Pahit. Ui, jangan main-main sabar ni. Sebab tu ada orang dia sanggup sakit, asalkan jangan telan ubat pahit tu. Sakit pun sakit lah. Aku tak sanggup telan ubat ni. Apalah, sakit pun sakit lah, mengarung hari-hari. Ni ada ubat ni, oh tak nak. Pahit. Telan, nanti kan kau telan kan, insya-Allah petang kan kau okey lah. Tak mau, pahit. Tu ibaratnya. Kita tak sanggup nak sabar, kita duduklah dalam kecelaan tu. Jadi sabar ni pahit. Dan merendah diri. Jadi sifat sabar ni sifat terpuji. Dan merendah diri, lawan bagi takabur. Kalau takabur tadi merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan, maka lawannya yang dinamakan tawaduk, merendah diri ni, merasakan diri kita lebih juga daripada orang lain, tapi dalam hal kekurangan. Dalam hal kekurangan, kita rasa kita lebih daripada orang. Contoh, maksiat. Maksiat tu kekurangan. Tapi kita merasakan dalam bab maksiat ni, kalau nak duduk, nak ukurlah dalam kumpulan ni yang sedang berhimpun dalam majlis ni, kalau nak kira dosa akulah yang paling banyak sekali. Tu tawaduk. Tu namanya tawaduk, merendah diri. Padahal dia orang baik. Dia orang baik. Tapi hati dia tu. Tak kisahlah kalau dia pergi Mekah ke, kalau dia pergi mana ke, kalau dia duduk mana-mana ke, dia merasakan diri dia sentiasa lebih daripada orang lain dalam bab kekurangan. Walaupun dia duduk kat rumah, dia merasakan diri aku ni lah yang paling banyak dosa dengan Allah, nak bandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain, akulah yang paling banyak maksiat sekali. Tu tawaduk. Kalau dia duduk dalam perhimpunan, dia merasakan dalam ramai-ramai jemaah, solat jemaah ni, akulah yang paling banyak dosa sekali, ya Allah. Janganlah kau halang, janganlah kau ambil berkat solat berjamaah ni dengan sebab aku yang banyak dosa ada kat sini. Itu tawaduk, dia merendah diri. Padahal dia orang hebat. Itu tawaduk. Nafsu tak suka tu. Nafsu tak suka. Nafsu suka meninggi-tinggi di diri. Merendah diri, nafsu tak suka. Itu tawaduk. Cuba tengoklah hati kita, ada tak? Sifat yang dipuji tadi, tawaduk. Kalau andai kata ada, alhamdulillah, itu anugerah Allah. Bukan sebab kehebatan kita dah, semata-mata rahmat Allah je tu. Jangan sombong pula dah. Kena lagi perangkap. Kalau nak ukur orang tawaduk, akulah yang paling tawaduk sekali, kena pula kat situ. Tadi bagus dah tawaduk tu. Dia dah rendah diri dah. Dia dah rasa dalam ramai kawan-kawan ni, akulah yang paling banyak dosa sekali. Betul dah. Selamat dah situ, lulus dah. Tiba-tiba timbul lagi satu penyakit. Dalam golongan orang yang tawaduk ni, akulah yang paling lebih sekali. Kalau kategori orang tawaduk, akulah yang paling tawaduk sekali kalau nak bandingkan. Kena pula kat situ. Tengok tu perangkap dia, lepas selapis perangkap. Boleh faham tak? Perangkap syaitan ni dia berlapis-lapis. Bukan dia selapis, dia berlapis-lapis. Allah suruh kita rendah diri. Dah rendah diri dah, tak ada pun berasa kita lebih daripada orang lain. Kita berasa kitalah yang paling banyak dosa, kitalah yang paling banyak maksiat. Itu tawaduk dah. Tapi dia berasa dalam bab tawaduk ni benda lebih ke benda kurang? Mulia ke kekurangan? Mulia betul. Tiba-tiba dia merasakan dialah yang paling tawaduk sekali. Kena situ pula perangkap. Setan ni dia bijak. Kata ulama, setan ni dia macam harimau. Dia tak dapat terekam kita kot depan, dia pintah kot jalan lain. Itu perangai setan. Jangan kita ingat kita dah terlepas situ, kita selamat dah. Dia ada tunggu kat jalan lain tu. Dia ada tunggu, dia ada pasang perangkap kat tempat lain pula. Jangan kita ingat dah lepas yang ni, beres dah, selamat dah. Dah, ada lagi perangkap dia kat depan tu. Sebab tu perlukan ilmu. Ilmu mana yang nak ajar kita tentang mengetahui selok belok tipu daya perangkap syaitan dia? Inilah ilmunya, ilmu tasawuf ni lah. Ilmu fiqh tak jumpa ni. Kita ngaji Iqra' tak jumpa ni benda ni. Yang ngaji Iqra' tak jumpa, ngaji sirah tak jumpa. Ngaji tafsir tak jumpa, ngaji hadis tak jumpa ni. Dia kena belajar dalam ilmu yang khusus. Ni ilmu tasawuf. Merendah diri. Kerana beberapa makna kalau kita nak dipuji oleh Allah, kena ambil lah sifat ni, letak dalam hati kita. Sabar,
Apa lagi? Merendah diri. Barulah dipuji oleh Allah. Walaupun orang caci maki kita, tak peduli. Orang caci maki kita, tapi sebenarnya dalam hati dia ada sifat terpuji, maka tetap dia dipuji oleh Allah, walaupun orang kata dia jahat begini begitu. Tak ada masalah. Perkataan manusia tidak boleh memberi mudarat pada kita. Yang boleh memberi mudarat pada kita ni adalah kecaman daripada Allah. Kalau Allah kecam kita, nahas kita. Tapi kalau setakat manusia yang kecam kita, tak ada apa-apa mudarat pun, jangan risau. Jangan risau. Kalau setakat celaan makhluk, tak jadi apa. Yang kita takut, yang kita nak kena takut, Allah cela kita. Itu yang kita kena takut. Sebab kalau Allah cela, pasti mudarat. Kalau Allah cela, pasti mudarat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa lazim nak kena jaga hati ni? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Taala tu mengetahui, ya Allah akan barang yang ada di dalam jantung kamu. Sebab Allah tahu dalam hati kita ni ada benda bersih ke benda kotor, sebab Allah tahu. Sebab itu kita kena pastikan hati kita sentiasa bersih. Kenapa pula kalau ada benda kotor, kenapa pula? Allah tahu. Memanglah Allah tahu. Memanglah Allah tahu kalau dalam hati kita ada benda kotor, Allah tahu kotor. Adakah sekadar tu? Dah. Ada ancaman azabnya nanti di hari kiamat. Tu masalah dia. Kalau setakat Allah tahu dalam hati kita ada ujub, riak, takabur, dengki, tahu sekadar tu saja, tak ada balasan azab, tak ada masalah. Simpanlah sebanyak-banyaknya penyakit hati kita tu. Ini tidak. Janji Allah, kalau ada benda ni, kita akan dapat azab daripada Allah. Amalan kita dibinasakan oleh Allah. Nanti pula di hari kiamat dihumbankan dalam neraka pula. Maka jangan bagi ada, jangan ada penyakit ni singgah dalam hati kita. Kalau ada, cepat-cepat kena buang. Cepat-cepat kena buang. Cepat-cepat kena bersihkan balik. Jangan biarkan hati kita tu kotor. Besok tambah lagi, besok tambah lagi, besok tambah lagi. Semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Sebab itulah, sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita tu ada apa barang. Barang baik ke barang tak baik. Sebab tu kita ni wajib memelihara hati daripada sifat-sifat yang dicela tadi, contohnya sombong dan sebagainya, dan hiaskan hati kita dengan sifat yang dipuji, supaya Allah Ta'ala memandang dengan pandangan kemuliaan pada kita. Maka hendaklah kita takut, hendaklah kita gerun, hendaklah kita takut, hendaklah kita risau, hendaklah kita bimbang daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Kita kena ada perasaan takut. Kita kena ada perasaan takut kalau Allah tahu dalam hati kita ni ada buat jinayah. Namanya jinayah hati. Kena takut. Sebab nanti Allah akan hukum kita. Kenapa kita jaga anggota kita ni daripada buat benda maksiat, benda haram yang zahir? Kenapa kita jaga, kawal? Kenapa kita tak pergi minum arak, berjudi, berzina dan macam-macam lagi? Kenapa? Kita tak nak Allah tahu. Nanti kita akan diazab oleh Allah. Nanti akan dibalas dengan balasan kejahatan oleh Allah. Maka kita pun jagalah anggota kita. Tak buat benda-benda macam tu. Sebab takut nanti diancam, diazab oleh Allah. Ketahuilah, hati pun demikian. Hati pun demikian. Hati pun macam tu juga. Hendaklah kita takut. Takut dalam hati kita kalau ada penyakit-penyakit ni, habislah nanti aku diazab oleh Allah, dibenci oleh Allah. Dan yang kedua, kerana sebab apa? Apa lagi alasan kenapa bersihkan hati? Wajib bersihkan hati dan hiaskan hati daripada penyakit ni. Kerana yang pertama tadi, sebab Allah tahu dalam hati kita ada benda jahat, Allah benci kita. Walaupun kita kuat semayang, kuat mengaji, walaupun kita kuat semayang, kuat mengaji, aurat tutup dah, tapi dalam hati ada hasad, dengki, takabur, Allah benci kita dan ada janjian azab untuk kita. Yang kedua, kerana bersabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Dan bahasanya Allah Ta'ala tiada menilik, ya Allah, kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya senya menilik, ya Allah, kepada segala jantung kamu. Jangan salah faham hadis ni. Ramai orang salah faham hadis ni. Sebab tu dia tak peduli zahirnya, tidak mengikut syariat. Asalkan jaga hati.
Ni ramai yang pakai ni fatwa ni. Ramai yang pakai fatwa ni. Luar ni tak apa, rasakan hati kita baik. Ni salah faham. Kalau amalan zahir ni tak ada faedah, kenapa Nabi SAW tu memerintahkan syariat tu? Kena semayang, kena tutup aurat, jangan berjudi, jangan begini, jangan dedah aurat. Sebab benda tu penting. Kita salah faham. Allah memandang hati, Allah menilai hati. Maknanya zahir ni tak apa. Zahir ni langgar perintah Allah pun tak apa, asalkan hati kita baik. Betul ke tu? Banyak yang faham macam tu. Sebab tu yang dedah aurat tak peduli dengan dedah auratnya, sebab hati aku baik. Walaupun aku tak tutup aurat, hati aku baik. Walaupun aku pakai seksi, hati aku baik. Betul ke? Sebab tu kalau kita tak nak belajar agama, yang memandu akal kita ni adalah nafsu. Nafsu yang akan mendidik kita, nafsu yang akan membimbing kita, nafsu yang akan mengajar kita. Dan syaitan bekerja sama. Nafsu dan syaitan akan didik kita, akan pandu kita. Itulah panduan dan pedoman hidup kita, iaitu nafsu dan syaitan tadi. Zahir kita ni tidak akan membuat maksiat kecuali diarahkan oleh hati kita. Ni abang-abang ni, kakak-kakak ni boleh duduk sini ni, siapa yang bawa kita, siapa yang ajak sini? Hati kita. Hati kita yang membawa, yang mengajak tubuh badan kita duduk di sini. Begitulah yang lain. Kenapa hari ni contohnya yang menutup aurat? Kenapa tutup aurat? Sebab arahan hati. Jadi istilah luarnya tak ikut syariat, asalkan hati baik, ini fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Ini satu fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Kenapa dikatakan demikian? Kerana kita tidak akan rasa berdosa dan bersalah melanggar syariat Allah. Kita tak akan rasa berdosa, kita tak akan rasa bersalah melanggar syariat Allah. Kita tak sembahyang, kita buat tak peduli, kita dedah aurat, kita buat tak peduli, sebab pada kita hati kita dah baik. Dan hati yang baik tidak akan mengarah tuannya melanggar syariat. Hati yang baik tidak akan mengajak kita meninggalkan syariat. Hati yang baik akan mengajak kita supaya mentaati perintah Allah. Itu hati yang baik. Jadi macam mana kita nak mendakwa hati kita baik sedangkan zahirnya kita melanggar syariat? Waktu semayang tak semayang, Allah suruh tutup aurat tak nak tutup aurat, Allah suruh jaga lidah kita kuat mengumpat. Macam mana kita dakwa hati kita baik? Faham baik-baik masalah ni. Jangan terpedaya dengan fahaman sesat tadi tu. Luar ni tak apa, asalkan hati baik. Itu fahaman sesat lagi menyesatkan kita. Tinggalkan, buang jauh-jauh, lempar dalam laut. Jangan beramal dah dengan tu. Kalau beramal dengan tu, sampai bila kita tak akan berubah, zahir kita ni nak ikut syariat Allah. Sebab tu yang dedah aurat selesa dengan dedah auratnya. Selesa. Yang tak mengaji agama selesa dengan diri tak mengaji. Sebab hati aku baik. Walaupun aku tak duduk dalam majlis ilmu, walaupun aku tak belajar apa doain, hati aku baik. Iya ke? Mana punya pahaman kita ikut tu? Tu pahaman nafsu dan syaitan. Nabi kata hati ni raja. Anggota kita ni adalah rakyat. Apabila hati kita raja tadi baik, dia akan memerintah rakyatnya supaya buat baik. Kalau hati kita jahat, dia akan memerintah rakyatnya buat benda jahat. Sebab tu kena jaga hati kita, didik hati kita supaya jadikan hati kita ni raja yang bertakwa, yang takut kepada Allah, supaya raja yang ada dalam badan kita ni menyuruh rakyat-rakyat ini supaya taat kepada Allah. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum wa minkum.
get one free. If you buy two, get one free. Okay, now kita spill. Yeah, I want to spill. Okay, I saw you. Quote Mandi